Okay, seperti biasa kita mute-kan dulu mikrofon. Kalau macam mana pun kalau ingin bertanya boleh unmute dan membuat soalan-soalan seperti biasa, insya-Allah. Kita masih lagi mengimbas ayat 68 surah 21 dan kita cuba bahaskan ayat tu bersama dengan keseluruhan cerita-cerita yang berkaitan dengan ayat itu, iaitu mengenai cerita Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Ya. So kita mulakan dengan perkongsian seperti biasa. Masih untuk membuatkan isi. Masih ada apa ya, bunyi luaran, nanti kita mute-kan lah. Okey, sudah mute pun. Kita pergi kepada Quran corpus.com, iaitu kita mengakhiri perbincangan kita kepada ayat 68 surah 21, qalu harriqu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, yang di mana kaum-kaum Nabi Ibrahim tu menyuruh mereka semua tu maknanya orang kaum tu untuk membakar Nabi Ibrahim, ya, bakarnya harriquhu, wazan kedua, dan membantu tuhan-tuhan mereka tu, iaitu bahala-bahala yang telah dipecahkan, ya. So kita semalam berkongsikan ayat 68 ni dengan ayat-ayat lain sebelum tu, iaitu daripada ayat ke 52 bermulanya kisah 51, ya. Bermulanya kisah Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim, ya. Walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi amilin, ya. Jadi kita telah bahaskannya sampailah ke ayat 57. Watallahi la'akidanna, ya. Daripada kada, kaf yadal menjadi kata dasar kadarnya maknanya merancang sesuatu ataupun melakukan, biasanya merancang ni dalam bentuk perancangan yang jahat ataupun perancangan yang tipu daya, ya. Asnamakum ni adalah berhala-bahala kamu semua tu. Nabi Ibrahim kata, ya, maknanya dia kata dia akan membuat sesuatu tipu daya ke atas bahala-bahala kamu tu ba'da, setelah kamu semua berpaling beredar, ya, daripada tempat itu, ya. So kita sambung hari ini apa seterusnya. Jadi Allah menceritakan faja'alahum, ya, faja'alahum. So faja'alahum ni kita lihat sini, kalau kita belajar mengenal kalimah, kita akan dapati di sini ada berapa? Ada 3 komponen, ya. Satu komponen. Okay, masih ramai yang masih masuk sekarang ni. 3 komponen, ya. 3 komponen tu kalau kita gunakan highlighter ni yang berbentuk kotak, ya. Kita boleh pecahkan satu. Fa tu sendiri adalah satu komponen, ya. Satu komponen fa kita panggilkan fa istinafiyah. Istinafiyah membawa erti maka untuk memulakan cerita baru selepas cerita yang sebelum ni tadi. So memulakan cerita baru, fa tu dipanggil fa istinafiyah, ya. Lepas tu komponen kedua ialah ja'ala.
Ja'ala ni adalah komponen yang kedua. Itu adalah fi'il madhinya. Ya, so di sini kita lihat fi'il madhinya, fa'ilnya tak dinyatakan, itu menunjukkan fa'il itu adalah muzakkar mufradah ghaibun. Ya, seorang lelaki, orang ketiga, ya, iaitu huwa. Jadi fa'il huwa dia tidak dinyatakan di dalam kalimah, ya, dipanggilkan fa'il yang mustatir, ya, fa'il yang mustatir, yang tersembunyi. Dia ada tetapi dia tersembunyi, ya, dia tidak dinyatakan di dalam kalimah. Dan fa'il yang tersembunyi ini hanya kepada orang ketiga lelaki, iaitu isim domir huwa. Dia huwa tu merujukkan dalam konteks ni ialah merujukkan kepada Nabi Ibrahim lah. Ya, Nabi Ibrahim seorang lelaki, jadi gunakan huwa. Jadi fa'ilnya tidak dinyatakan, ya. Jadi itulah komponen yang kedua. Dan komponen yang ketiga adalah hum. Hum ni adalah objeknya. So bermakna di dalam satu kalimah terdapat 3 kalimah yang bergabung, ya. Satu kalimah harfun, ya, dan satu kalimah fi'il madhi, dan satu kalimah objek maf'ulun bih. Itu cara kita mengenal, ya. Fa itu adalah maka, ja'ala itu dia telah menjadikan, ya. Hum ialah mereka. So mereka ni merujuk kepada siapa? Hum ni adalah merujuk kepada berhala-berhala itu tadilah, ya. Asnamakum yang sebelum ni kita lihat di atas tadi. Asnamakum yang ni lah, ya. Itulah hum tu, ya. Jadi maka dia menjadikan mereka juzazan, ya, juzazan. So kita boleh padamkan ni. Juzazan adalah daripada macam mana kita, apakah maklumat yang kita boleh lihat daripada kalimah ni. Pertamanya terdapat baris fathah, ya, baris fathah. Mana dia? Baris fathah tanwin dengan alif mad. Itu tanda, ya, supaya kita mengenal kalimah. Ini tanda yang pertama yang kita perlu kenal, ialah dia mempunyai fathah tanwin diikuti dengan alif, menunjukkan dia adalah isim nakirah yang mansub, ya, isim nakirah yang mansub, ya. So bermakna ni adalah untuk digunakan dalam bentuk apa yang dipanggilkan isim haliyah, ya, isim haliyah. Isim haliyah dia punya ciri-ciri dia ialah dalam bentuk nakirah mansub, ya, nakirah mansub. Juzazan apa maknanya? Dalam keadaan terpotong-potong, dalam keadaan berkecai, ya, terbelah, berkecai, pecah dan sebagainya. Itu dimaksudkan juzazan. So apa yang pecah tu ialah hum lah. Dia merujuk kepada hum tadi adalah objeknya. Objeknya yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim tu dalam keadaan terpecah-pecah, terpotong-potong. Illa, melainkan, ya, illa adalah harfun istisna, ya, istisna, harfun pengecualian. Kabiro, ya, kabiro sekali lagi kita lihat dia juga ada mempunyai dalam keadaan yang bertanwin fathah diikuti dengan alif mad. Itu juga bentuk bentuk isim haliyah, ya, kerana dia adalah dipanggilkan mustasna, ya. Mustasna ni ialah kalimah yang dikecualikan. Dia maksudnya kecuali kabiron. So ini adalah kalimah yang dikecualikan tu dipanggilkan
mustasna. Jadi juzazan tu adalah mustasna ilaihi. Ya, ni dipanggilkan mustasna ilaihi bagi mereka yang ingin mengenalnya dengan lebih mendalam, ya. Kalau tak ada, kalau tidak pun kita boleh fahamkan makna saja pun boleh jugalah. Itu peringkat pertama, ya. Kalau kita lebih mahir, kita kena kenal setiap kalimah tu lagi cantik lah, ya. Jadi Allah kata apa? Maka dia telah melakukan sesuatu kepada mereka itu sehingga dia dalam keadaan terpecah-pecah, melainkan yang besar. Kabiron ialah daripada kabirun menjadi kabiron dalam keadaan ya, dia mengambil mansub sebab masa dia nak menceritakan keadaannya dalam bentuk isim haliah sekali lagi, ya. Lahum, ya, yang besar bagi mereka, maknanya di antara mereka tu hum semua yang pecah-pecah ni ada yang paling besar. Itulah maksudnya yang paling besar tu tak dipecahkan, ya. Jadi Nabi Ibrahim tidak pecahkan yang bahala yang paling besar tu, la'allahum, ya, agar mereka. Hum ni siapa? Hum ni ialah kaum dia, ya. Hum yang ni ialah semua patung-patung tu, berhala tu. Tetapi hum di sini ialah kaum mereka tadi, ya, kaum Nabi Ibrahim tu. Jadi semoga mereka ilaihi yarji'un, ya, kepadanya. Hi ni menunjukkan kepada yang inilah kabirul lahum ni, berhala yang paling besar tu, yang tak dipecahkan tu, ya. Supaya kaum-kaumnya tadi bila melihat yang besar tu tak pecah, so dia akan datang kepadanya lah, ya, datang kepadanya untuk bertanya ataupun nak memahami kenapa yang ni, yang lain kena pecah, yang ini tidak dipecahkan. Yalah, itu dimasukkan oleh ayat ini, ya. So la'allahum, sambil kita mengenal kalimah dan mengetahui, memahami makna kepada ayat itu, kita juga perlu mengenal kalimah. La'alla adalah la'alla adalah satu kalimah yang adik-beradik apa? Inna, ya, dia ikhwatuha, ya, ikhwatuha inna, saudara kepada inna. So bermakna kalau ada la'alla mesti ada isim dia, ya. La'alla mesti ada isim dia. Yang mana isim dia? Yang ni dipanggilkan isim la'alla. Sebagaimana inna, kalimah isim selepas inna tu akan menjadi isim inna. Jadi kalau la'alla, kalimah isim selepas la'alla tu menjadi isim la'alla. Ini. Okey, apabila ada isim la'alla, so mesti ada khabar, ya, la'alla. Jadi khabar la'alla yang inilah, ya, yarji'un tu adalah khabarnya, ya, kepada la'alla, ya. So isim la'alla adalah dalam bentuk mansub, sebab la'alla ni juga berfungsi sebagai hakun yang nasab, dan yarji'un khabar dia adalah marfu', ya. So dalam konteks ni khabarnya adalah dalam bentuk ayat, ya. So yarji'un adalah fi'il mudhari' marfu' jamak, ya, jamak marfu' muzakkar. So dia adalah satu kalimah yang juga satu jumlah, satu ayat yang lengkap, ya. Sebab dia ada pelaku dia ada perbuatan dia, dan dia juga ada masa dia. So dia juga
adalah apa satu ayat dan satu khabar. Dia ada berfungsi sebagai khabar kepada la'alla. Ya. Itu untuk melihat struktur ayatnya. Dan ilahi itu apa? Ilahi itu adalah muta'alliq lah, ya. Muta'alliqon ni apa dia? Ta'alluq ni ialah yang kaitan. Kaitan dengan apa? La'alla tadi kepadanya, ya, yang bentuk jar wa majrur tu ialah tambahan untuk melengkapkan ayat apa? Ayat khabar dia, ya. Khabar dia ialah yarji'un. Jadi ayat yang sepenuhnya ialah ilaihi yarji'un. Ayat khabar dia kepada la'alla. Okey. Itu pengenalan dan juga pemahaman kepada ayat itu. Jadi kita terjemahkannya sebagai maka dia telah melakukan sesuatu ke atas mereka. Mereka itu ialah berhala-berhala itu juzazan, dalam keadaan terpotong-potong ataupun terpecah-pecah, illa melainkan kabirul lahum. Kena baca sekali lah, kabirul lahum ni yang besar daripada mereka. Yang besar kepada mereka maknanya yang paling besar di antara mereka itu. La'allahum, semoga mereka. Hum sini adalah kaum, hum sini adalah berhala-berhala, ya. Dua hum yang berbeza kumpulan. Semoga mereka ilaihi, kepadanya. Hi menunjukkan kepada kabirul lahum di sini tadilah, ya, yang paling besar tu. Ya rji'un, ya dengan waw nun tu adalah fa'il kepada fi'il mudhari' yang merujuk kepada hum di sini, ya, iaitu kaum-kaumnya tu akan merujuk kepada yang besar yang tidak pecah tu, ya. Jadi kemudian mereka berkata, Kita boleh panggil kabirun ni sebagai isim tafdil ke tidak? isim apa? Tafdil. Boleh, tapi dia tidak mengambil bentuk isim tafdil, tapi konteks dia isim tafdil. Boleh, ya. Okay. Cuma konteks dia saja. Dia konteks dia dalam bentuk haliah. Okay. Haliah, Haliah. ya. Haliah. Adaan. Sebab dia sekali dengan lahum ni, konteks dia sini isim tafdil. Maknanya dia mengatakan yang besar, yang pecah tu di kalangan mereka. Ya. Yang besar di kalangan mereka. Ya. Yang juga berarti maknanya yang paling besar lah. Ya. Paling besar. Sebut paling itu saya duk fikir. Ya. Itu yang Kalau kita terjemahkan, kalau kita faham bolehlah, ya. Tapi secara harfiah dia tak menunjukkan paling lah di sini. Okey, kemudian qalu ni waw al-ziyadah menunjuk kepada siapa tadi? Menunjuk kepada hum di sini, menunjuk kepada ya dengan waw nun, ya. Dalam bentuk fi'il mudhari' dia mengambil ya dengan waw nun. Dalam bentuk ya ni kita panggilkan isim lah, ya. Isim la'alla dia mengambil bentuk hum. Jadi dalam bentuk fi'il madhi, waw alif ziyadah, orang yang sama lah tu, ya. Qalu, mereka telah berkata. Maksud dia kata ni dalam konteks ayat ni mereka bertanya, ya, sebab ini adalah soalan. Man fa'ala, ya. So man fa'ala ni man adalah isim mausul. Pada masa yang sama dalam konteks ni dia juga berfungsi sebagai isim istifham, ya. Soalan, siapakah, ya, siapakah. Fa'ala haza, yang telah melakukan ini, ya, yang telah melakukan ini. Siapa yang buat benda ni? Itu maksud dia. Kalau cakap kita biasalah, ya, siapakah yang melakukan ini bi'alihatina, ya, dengan tuhan-tuhan kita ni semua ni. Maksud dia siapakah yang tadilah juzazan tadi, ya, yang memecah-mecahkan
Tuhan-Tuhan kita ni. Innahu, ini bi'alihatina ni ada berapa komponen? Ada 3 juga ya. Cuba lihat apakah komponen yang situ. Pertama ialah harfun jar lah. Ya, harfun jar B tu. Ya. Kemudian komponen yang kedua ialah komponen mudhaf. Ya, mudhaf alihati. Ya, dia majrur kerana B harfun jar. Ya, kemudian komponen yang akhir sekali ialah mudhafun ilaihnya kepada alihati itu mesti ada dia punya sandaran dia mudhafun ilaih iaitu na kami, Tuhan Tuhan kami. Jadi bi alihatina dengan alihatina bi alihati ya. Dia ada dua pertalian. Satu pertalian bi alihati kalau kita nak tunjukkan pertalian ya, satunya adalah bi alihati, satu pertalian yang kita panggilkan jar wa majrur. Kemudian alihatina adalah mudhaf idhafah. Ada 2 pertalian di situ ya. So bi alihati satu dipanggil jar wa majrur. Kemudian alihatina ialah idhafah ya. Kalau idhafah tu kita ambil warna biru lah. Ya, ambil warna biru nampak sikit. Okey. Alihatina kita ambil daripada sini, yang ni apalah warna yang ni adalah idhafah. Itu. So, 2 pertalian yang bertindih. Jar wa majrur yang bertindih dengan idhafah. Kerana apa? Kerana alihati itu memainkan 2 peranan. Pertama, dia isim majrur kepada B, harfun jar. Kemudian dia memainkan peranan sebagai mudhaf kepada na. Ya. Mudhaf ilaih dia ialah na. Jadilah idhafah. So, ada 3 ya. Ada 3 komponen kat situ. Innahu adalah harfun inna. Jadi hu adalah sudah tentulah hu adalah isim inna lah. So bila isim inna dia mestilah mengambil i'rab yang mansub ya. Mansub. Inna adalah isim inna ialah harfun taukid dengan harfun nasab ya. Bila ada inna adalah khabar dia. So khabar dia mana? Khabar dia ialah di sinilah ya. Az-zalimina ya. Okey. Tetapi disebabkan ada kalimah mina, dia mengambil az-zalimin kalimah yang majrur. Sepatutnya harfun khabar kepada inna marfu' ya. Asalnya ialah innahu zalimun. Itu asal dia lah. Innahu zalimun. Ya, so bermakna zalimun ni telah digantikan oleh kata phrase la minaz zalimin ya. So bermakna la minaz zalimin ni adalah khabar kepada ya, sebab dia nak mengatakan salah seorang daripada siapa yang melakukan ni adalah salah seorang daripada orang-orang yang zalim ya. So mina adalah harfun jar, jadi dia akan memajrurkan kalimah az-zalimun ya, kepada az-zalimina ya. Itu la ni apa, lam taukid sajalah ya. Yang ni ni lam ni panggil lam taukid ni ya. Jadi innahu sesungguhnya dia ni pasti ya. La terpasti mina dari salah seorang dari az-zalimin, orang-orang yang zalim. Okey, dari segi tajwidnya kita dapati di sini terdapat
apa yang dipanggilkan, ada waw kecil ni, ya. Bila waw kecil ni, waw tu waw apa? Waw mat, ya. Waw mat, waw kecil tu adalah waw mat yang mewakili mat silah. Mat silah saghirah, ya, yang di mana apabila berlaku mat silah saghirah, apa berlaku? So hu ni perlu dibaca sepanjang 2 harakat, ya, sebab waw ada mat kepada hu, jadi hu dibacakan 2. So dia ini dipanggilkan mat silah qasirah, saghirah. Okey, kalau yang panjang tu dipanggil mat silah tawilah. Okey. Okey, itu pengenalan kepada seluruhan kalimah dan pembinaan ayat itu. Jadi kita boleh berikan makna lah, iaitu qalu, mereka telah berkata, dalam konteks ini mereka telah bertanya, man fa'ala hadza, siapakah yang melakukan ini, bi alihatina, ke atas tuhan-tuhan kita, innahu, sesungguhnya dia adalah salah seorang daripada orang-orang yang zalim. Itu ayat ke 59. Okey. Kemudian ayat 60. Jadi qalu maknanya orang yang samalah, ya, orang yang sama. Qalu tu orang yang sama, mereka berkata, ya, samalah qalu di sini dengan qalu ke sini ialah orang yang sama, iaitu kaum Nabi Ibrahim tu, ya, berkata sami'na. Ini adalah fi'il madhi lah, ya. Macam mana nak mengenal fi'il madhi? Kita lihat ada komponen na adalah fa'il di belakang kata kerja. Kata kerjanya ialah sami'a, ya, asalnya adalah sami'a. Itu cara mengenal lah, ya. So macam mana kita tahu ini dia fi'il madhi? Ada dua tanda. Pertamanya, na, iaitu pelaku kepada kata kerja tu berada selepas kata kerja. Kemudian huruf yang terakhir di dalam kata kerja itu, iaitu ain ni disukunkan. Ni ada ain bersukun, ya. Itulah menunjukkan sami'na ni adalah kata kerja bentuk fi'il madhi. Asalnya sami'a dengan na, ya. Jadi sami'a bila dia bergabung dengan fa'il na, ain tu disukunkan, ya. Sami'a bererti apa? Mendengar, ya. Na tu ialah kami. Jadi masanya ialah telah. Jadi mereka berkata kami telah mendengar, ya. Kami telah mendengar. Okey. Fata ni ialah seorang, ya, seorang biasanya dia lelaki lah. Seorang lelaki, yazkuruhum, yang yazkuru ialah selalu menyebut, ya. Ya ni menunjuk kepada fata ni tadi, seorang lelaki tadi. Ini fa'il dia kepada yazkuru adalah adalah fi'il mudhari', ya. So maknanya komponen ni ada satu fi'il mudhari' yazkuru, dan satu lagi komponen hum, ya, yang selalu menyebut, ya, selalu mengebut. Bukan menyebut saja masuk dalam ayat ni, dalam konteksnya selalu yang mengutuk ataupun mencerca, ya. Hum ni ialah siapa? Yang sama tadilah, yang asnamakum tu, berhala-berhala tu, ya. Selalu menyebut-nyebut ataupun mencerca berhala-berhala tu. Jadi mereka kata dia tahu ini seorang ada budak lelaki lah, Fatah ni, ya, budak lelaki.
yuqalu lahu ini dalam bentuk pasif, ya, fi'il madhi yang pasif, maknanya dikatakan kepada dia, maknanya budak ni selalu disebut nama dia. Itu maksud dia. Yang dikatakan kepada dia tu Ibrahim. Jadi nama dia Ibrahim. Jadi mereka dapat mengenal pasti, mengagaklah siapakah yang telah memecahkan, ya, yang ni tadilah, ya, yang memecahkan bahala-bahala itu. Jadi mereka pernah mendengar kata ada seorang budak lelaki yang selalu mencerca, menghina, ya, bahala-bahala itu. Ya, yuqalu, dikatakan kepadanya Ibrahim, maknanya disebut-sebut namanya itu sebagai Ibrahim. Itulah sampai ke ayat 60, ya. Hari ini kita kupas kembali melihat konteks ayat yang kita bincangkan beberapa hari lalu dalam konteks ceritanya, iaitu mengenai Nabi Ibrahim, ya. Kita kupaskan ayat 58, 59 dan 60, ya. InsyaAllah kita akan habiskan besok pagi Jumaat. Kita sambung dengan ayat 61 hingga 68. Oh, banyak lagi rupanya, ya, ayat tu 61 hingga 68, ya. Tak apa, yang pentingnya kita bila kita sudah mengikuti kursus-kursus QHS Academy ni, kita sepatutnya boleh mengenal kalimah-kalimah di dalam ayat tu dan kita membacanya dengan kefahaman, ya. Itulah tujuan kita mengadakan perkongsian dan kelas-kelas yang bersama dengan rakan-rakan dan sahabat-sahabat QHS Academy, ya. Okey, ada apa soalan, ya? Tak ada, ya. Okey. Kalau hari Jumaat Raya kita tak ada ya kelas, ya. Hari mana tak ada, ya? Kalau dalam Jumaat Raya tak adalah kelas. Hari ni Rabu, ya. Hanya Rabu. Oh, besok ada lagi satu hari lah, ya. Besok boleh lah. Hari Jumaat rasa dah tak ada dia, dah balik kampung. Rasa dah tak ada, Ustaz, pasal semua dah balik kampung, Ustaz. Okey, so kalau macam okey, kalau macam tu kita sudahi besok lah. Besok lah, ya. Kali tomorrow lah. Sempatlah pergi besok beli daging. Okey, so kita sudahi besok pagi Khamis, ya. Kalau kita habis ayat sampai ayat ke 60, dia sebenarnya ayat tu sampai 69 pun, ya. Ya, dia masih lagi ayat yang berkaitan, ya. So tak apa, kalau kita boleh habiskan besok, kita habiskan. Kalau tak habis, kita akan sambung lepas raya lah nampaknya, ya. Belum kita mulakan ayat baru tu, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم.